Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat lagi bersama dalam channel Master Kimia SPM, Cikgu Kimia Handsome. Dan kali ini kita akan bersama lagi dalam tips menjawab soalan, dan fokus kita pada kali ini ialah soalan struktur ya. Okey. Soalan struktur. Okey, jadi untuk format terbaru KSSM, soalan struktur mempunyai 8 soalan ya, 8 soalan. Bermula dengan soalan pertama dan kedua itu 5 markah, kemudian soalan ketiga 6 markah, keempat 7 markah, kelima 8 markah, keenam 9 markah, ketujuh dan ke-8 itu 10 markah ya. Okey, baik. Jadi kali ini kita akan berbincang berkenaan bagaimana cara kita nak menjawab soalan struktur. Jawab cara A+. Okey, nak dapatkan A+, jawapan yang tepat dan padat. Baik. Okey, di sini kita ada satu contoh soalan ya. Soalan daripada jadual berkala unsur. Okey. Rajah 3.1 menunjukkan sebahagian unsur-unsur dalam jadual berkala unsur. Baik, jadual berkala unsur soalan yang agak familiar ya dalam SPM. Jadi pelajar kena banyak buat latihan tentang jadual berkala unsur ni lah. Okey, berdasarkan rajah 3.1. So, jawapan pelajar mestilah berdasarkan kepada rajah yang dibagi. Sebab di sini disebut dah berdasarkan rajah 3.1. Jawab soalan berikut. Okey, yang pertama, A1 nyatakan kala bagi unsur ini. So, jawapannya ialah kala 3. Atau pelajar jawab 3 pun cukup. 3. Okey. Atau kala 3. Bermakna kalau pelajar tidak sebut kala pun tidak mengapa. Sekadar letak 3 pun sudah memadai. Sebab soalan sudah kata nyatakan kala. Okey, itu cara dia. Okey, jangan jawab ketiga ya. Ketiga itu salah. Okey. Terangkan, soalan kedua ya. Terangkan jawapan anda di A1. Okey, kenapa kita katakan ya unsur-unsur ini berada pada kala 3 tadi? So, jawapannya kerana kerana unsur-unsur mempunyai 3 petala. Ingat ya, 3 petala saja salah ya. 3 petala berisi. Pastikan ada ini berisi elektron. So, itu jawapan yang tepat. Mesti ada berisi elektron. 3 shall fill with electron. Kalau dalam bahasa Inggeris ya. 3 petala berisi elektron. So, mesti sebut ni. 3 petala berisi elektron. Untuk dapatkan 1 markah. Baik. Kemudian kita tengok soalan B. Nyatakan unsur-unsur yang membentuk oksida amfoterik. Nyatakan satu unsur yang membentuk oksida amfoterik. Satu unsur ya, amfoterik. Satu unsur yang membentuk oksida asid. Dan satu unsur yang membentuk oksida base. So, bermakna ya, soalan ni nampak mudah saja ya, tapi jangan salah jawab ya. Pastikan pelajar-pelajar tengok ya, unsur yang telah diberi. Okey, kita ada Na, kita ada Mg, kita ada Al, kita ada Cl dan Ar. Bermakna kita kena pilih daripada unsur yang diberi di sini. Okey, jadi dia minta satu unsur. Soalan nyatakan satu unsur. Pelajar tolong faham apa soalan nak ya. Nyatakan satu unsur. Bermakna tidak perlu pelajar pening-pening kepala nak mencari formula oksidanya. Tak perlu cari formula oksida. Maksudnya, soalan tak tanya formula oksida ya. Soalan nak unsur sahaja. Bermakna pelajar kena pilih unsur daripada yang diberi di sini. Okey, pilih sini saja. So, amfoterik ini kita tahulah ia adalah kumpulan 13. Yang paling masyhur ialah aluminium. So, jawab Al sahaja. Ya. Bila nyata, soalan kata nyatakan, bermakna pelajar boleh guna formula atau jawab dalam bentuk ya, nama penuh aluminium. Boleh. Okey. So, boleh juga kalau pelajar nak jawab dalam bentuk formula dia Al2O3. Boleh juga. Tetapi tidak digalakkan sangat. Sebab takut nanti formula yang diberi ini salah ya.
So, kita hanya jawab yang mudah. Satu unsur, pilih saja kita ambil Al. Satu unsur yang oksida bersifat asid, yang ini mudah saja, kita ambil saja Cl. Ataupun namanya klorin. Ya, klorin, bukan klorida ya, klorida itu anionnya. Oksida basic ini sama ada kumpulan 1 dan kumpulan 2. So, kita boleh pilih Na ataupun Mg. Okey. Ataupun kita tulis nama lah, natrium ataupun magnesium. Okey, natrium atau magnesium. Sebab di sini kita sebut tadi, dia suruh nyatakan. Nyata boleh tulis nama, boleh tulis formula. So, senangnya, ingat pelajaran yang mudahnya, pelajar copy paste saja. Ambil terus daripada atas ni, bawa ke sini. Senang. Confirm tidak salah. Ya. Okey, itu cara menjawab. So, untuk dapat 3 markah. Okey, kemudian soalan C1, tulis susunan elektron bagi argon. Argon. So, argon tu di sini ya. So, kita tengok di sini ya, nak tahu susunan elektron. Argon ini berada pada kumpulan 18 ya, kumpulan 18. Dan kalanya kala 3 ya, kala 3. Kala 3 bermakna argon mesti ada 3 petala dan argon mesti punya susunan elektron yang oktet ya. So 2.8.8. So 3 petala ya, skala 3. Ataupun 2,8,8. Jangan buat nokta bertindih ya. 2,8,8. Ini ratio. Ya, ini salah. Salah. Ini salah. So, yang diterima sama ada titik atau koma. Okey ya, 2,8,8. Okey, kemudian tengok ya soalan C2. Kenapa argon tidak reaktif secara kimia? Okey, soalan yang sangat biasa. Soalan yang sangat familiar. Okey. Kenapa argon tidak reaktif? So, jangan jawab kerana ia kumpulan 18. Salah ya. So, ramai pelajar akan jawab macam tu. Kerana argon berada pada kumpulan 18. Itu bukan menjawab soalan ya. So, soalannya kenapa argon tidak reaktif? Maksudnya kenapa kumpulan 18 tidak reaktif? Itu maksudnya. Jadi, jawapan yang paling tepat kerana argon telah mencapai. Okey, ini dia punya jawapan yang paling tepat ya. Susunan elektron. Okey, argon 8 ya. Oktet. So, telah mencapai susunan elektron oktet. Yang stabil. Okey, so pastikan sebut ya. Oktet ni, oktet yang stabil. Jangan buat atau duplet ya. Sebab kita cerita tentang argon. Ya. Argon tidak ada duplet. Argon ialah 288. So, argon mesti oktet. Telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So, ayat ni mesti ambil sepenuhnya. Susunan elektron oktet yang stabil untuk dapat 1 markah. Ya. Susunan elektron oktet yang stabil. Ataupun boleh juga kita kata kerana ya, petala terluarnya telah penuh. Petala terluarnya telah penuh. Ya, penuh berisi elektron. Kena sebut tu. Okey, ini satu lagi jawapan. So, yang penting senang pelajar ingat, itulah jawapannya. Argon mencapai susunan oktet yang stabil. So, kumpulan 18 tu memang macam tu. Kalau ditanya kenapa tak reaktif, jawapannya kerana telah mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Oktet atau duplet itu secara umum ya. So, bermakna kalau ditanya tentang helium, kita jangan jawab oktet ya. Kita kena jawab duplet lah. Kerana telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Kalau helium. Sekarang ni kita sebut tentang argon ya. So, argon mesti sebut oktet. Okey, baik. D1. Okey. Satu ketolak unsur Na di dalam air. Okey, di sini tengok ya. Ini soalan-soalan peringkat SPM ini dia tidak susah ya. Lepas tu pelajar-pelajar jangan tinggal, jawab, cuba. Tengok soalan ya. Na dimasuk dalam air. So bermakna kita tahulah di sini terdapat antara Na dan juga air. Air ni takkan pelajar tak tahu formula. Ya, H2O kan, semua orang tahu kan. Larutan beralkali terhasil dan gas hidrogen. Bermakna dia sudah sebut di sini hasilnya.
larutan beralkali dan gas hidrogen. So bermakna pelajar dah tahu salah satunya ialah gas hidrogen. Larutan beralkali sudah pastilah kalau Na mestilah jawapannya NaOH. Sebab ya pelajar maklum NaOH, KOH, LiOH ini ialah alkali, base kan? Okey. So sebab itu di sini dia hanya bagi satu markah sebab dia dah bagi dah bahan dan hasil. Tinggal lagi pelajar tulis dalam bentuk formula. Okey. Kemudian pelajar imbang. Imbang ya. So kita imbang H2 kita letak dulu di sini. Okey, kita akan dapat 2 di sini. So H akan jadi 4, di sini pun 2. Okey, so selesai. Bermakna satu markah saja ya. Biasanya kebiasaannya kalau dalam SPM persamaan dia 2 markah ya. Tapi di sini sebab dia dah bagi apa bahan apa hasil. So pelajar tinggal lagi ya tulis formula dan pelajar tinggal lagi imbang. Itu saja. Okey, baik. Tengok soalan yang kedua, 3 markah. Ini soalan pengiraan, tengok. Pengiraan biasanya 3 markah. Kita dah cerita sebelum ni. Okey, 3 markah itu pelajar kena faham dan perlu ambil markah yang semaksimum mungkin. Sebanyak mungkin. Okey. So tengok ya. Yang pertama, kalau pengiraan ini pelajar ingat dalam kepala. Bila soalan pengiraan, mula-mula sekali mesti kira mol. Mesti cari mol. Ini nombor 1. Ya, ini markah pertama, mesti cari mol, ya. Okey, mol apa kita nak cari, tengok. 1.15 gram unsur Na. Bermakna di sini dia bagi maklumat tentang Na. So bermakna kita carilah mol untuk Na. Okey. So dia bagi GSIM, gunalah formula mol sama dengan GSIM bagi GSIM molar. So GSIM molar Na dia bagi 23. Okey, so senang ya. So ini cari mol ni pelajar jangan salah ya, jangan salah. Pelajar patut semua orang dapat ni. So bermakna 1.15 bahagi dengan 23 kita akan dapat jawapannya ialah 0.05. So 0.05. Okey. So yang kedua ini jawapan yang pertama, ini markah yang pertama. Markah yang kedua kita kena buat ratio. Okey, nak buat ratio kita buat kolom lagi mudah. Macam ni tengok ya. So kita ada mol Na. So Na dan juga okey, dia nak cari apa? Isi padu gas. Isi padu gas bermakna dia nak H2 lah. So tengok sini ya. Na dan H2 rasionya. Ini mudah lah. Kalau guna kaedah ni lagi mudah. So tengok depan Na ada 2. So letak 2. H depannya ada, tak ada apa-apa nombor. Bermakna 1 lah. 1. Okey. Mudah kan? So 2, 1. So sekarang Na yang kita guna ialah 0.05. Kalau rasionya 2, 1. Kalau 0.05 Na berapa H2? 2, 1 bermakna kita bagilah 2. Ya, 0.05 bagi 2. Kita akan dapat 0.025. Ini markah yang kedua. Okey, pelajar ikut apa yang saya sebut ni untuk dapat angka penuh ya. Okey, kemudian baru kita cari isi padu. So isi padu gas sama dengan, okey, kita dah dapat dia punya mol 0.02 darab, okey, isi padu gas mol darab GSIM, isi padu molar, sorry. Isi padu molar dia dah bagi kat sini. Ni. Nilainya. So darab dengan 24. So kita akan dapat 0025 ya. So kita akan dapat jawapannya 0.025 darab 24, kita akan dapat jawapan 0.6. So 0.6 yang penting wajib mesti, tak boleh tidak kena ada unit. Okey. So kalau isi padu unitnya dm3. Sebab apa dm3? Sebab kita darab dengan 24 dm3 ya. Okey, wajib ada unit. Unit apa tak apa, tak kisah. Maksudnya nak guna dm3 boleh, cm3 boleh. Ataupun 600 lah cm3. Okey, so di sini wajib ada unit. So nak guna 0.6 dm3 pun boleh. 600 cm3 pun boleh. Ataupun pelajar tak kira kalkulator lupa bawa 0.025 darab 24, tak tahu berapa jawapan. So pelajar tak kira jawapan, pelajar jawab 0.025 darab 24 dm3 pun diterima. Boleh? 0.025 darab 24 dm3
diterima. Sebab ada unit di sini, di MQ. Ataupun kalau kita ada kira, terkiralah sampai habis. Ya. Yang penting, mesti ada unit. Okey. So, itu cara menjawab untuk soalan pengiraan. InsyaAllah, ini satu soalan. Kita akan tengok lagi nanti soalan-soalan yang lain dalam siri kita yang akan datang. Jangan lupa pastikan follow kami, Cikgu Kimia Handsome, dapatkan tip-tips menarik daripada kami, dan pastikan juga anda terus menyokong kami subscribe, dan juga jangan lupa share dan like ya. InsyaAllah. Jadi sekarang itu jumpa lagi dalam siri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.